Kita dilahirkan merdeka, tapi penjajahan kehidupan kita berlaku. Sebab itu tengok kita, orang perempuan, agak-agak kita dijajah ke tidak minda kita. Oh kak, dijajah ke tidak? Tengok saja cara berpakaian kita. Sejak bila kita tudung kita gulung begitu? Betul. Ini satu penjajahan yang tanpa kita sedar. Sejak bila kita kena pakai brush? Tuan-tuan ingat tak satu ketika dulu kita hanya pakai jarum peniti cucuk sini? Betapa kita dijajah. Tuan-tuan ingat tak zaman tu? Kan cucuk-cucuk jarum peniti, kadang tak perasan jarum peniti ni tanggal sebelah ni. Yang pakai tudung bawal masa itu digabung di antara dua kiri dan kanan tadi dengan jarum peniti tu panjang luar. Yang malas sikit sini je, yang sininya buka. Tapi lama-lama kita dijajah dengan passion yang berbagai-bagai. Perasan tak itu suatu penjajahan? Yang lebih teruk tuan-tuan, penjajahan itu sehingga kita kontra daripada agama. Itu penjajahan. Hari ini tuan-tuan tengok orang berpassion sanggup tinggalkan agama. Yang terbaru passion dia panggil the house of tabuan. Dia panggil tudung. Dia baru punya tu Ustaz. Dia punya tudung elok dah. Lepas tu dia besar, lebih besar pada kepala dia. Muka tu jadi kecil je. Saya nak sebutkan, perasan tak itu suatu penjajahan? Kita cerita tentang merdeka. Sebab itu kalau kita melihat dari segi nilai kemanusiaan saja, orang hanya akan melihat soal kemerdekaan itu apabila keluarnya penjajah daripada tanah air. Tapi kalau orang melihat dari sudut agama, dia tidak lagi dikira merdeka selagi mana jiwa dan minda dia dijajah. Sebab itu kata Rubai bin Amir ketika mana bertemu dengan Panglima Parsi. Panglima Parsi tanya kepada dia, siapakah yang menghantar kamu daripada padang pasir datang kepada kami? Apa kata Rubai bin Amir? Katanya, Allahu ta'athana. Allah lah yang mengutuskan kami. Untuk apa? Supaya linukhrijal ibad, untuk mengeluarkan manusia min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Supaya kami mengeluarkan manusia daripada menyembah sesama manusia kepada dia menyembah kepada Tuhan manusia. Itu maksud pembebasan. Sebab itu kita dijajah. Passion kita tunduk pada siapa? Saya tak salah orang perempuan nak passion. Jangan silap. Jangan silap. Passion lah orang perempuan. Pasal orang perempuan ni buat, dia memang sinonim dengan kecantikan. Orang laki-laki kita tak terlalu obses dengan kecantikan. Tuan-tuan tengok saja orang laki-laki kalau pergi ke masjid pakai baju Melayu, berapa butang dia pakai? Butang yang disediakan 5 lubang. Berapa dia pakai? Mujur 2. Kadang-kadang tak ada butang. Itu orang laki-laki. Itu 2 butang, kadang-kadang memang 5 butang. Tengok color. Merah, putih, kuning, hijau. Yang atas sekali batu tak ada, besi je. Tak, ini menunjukkan orang lelaki dia tidak obses pada kecantikan. Sebab itu minda orang lelaki dia tidak dijajah dengan kecantikan tadi. Kita kadang-kadang nak keluar, betul tak tuan-tuan? Saya ingat ada orang tak tengok cermin pun. Nak masuk kereta baru tengok cermin, tu pun tingkap kereta. Tengok dekat tingkap, baru perasan pakai tuala, masuk balik. Betul tak? Suami kita kalau di rumah, cermin milik siapa? Milik kita. Betul. Suami kita kadang sambil jalan dia pakai seluar. Betul.
Kita belum pakai baju lagi. Baju dah tunjuk cermin. Ambil baju dulu, ambil tudung. Tak ngam. Ambil baju, ambil tudung. Okey, ngam. Belum pakai lagi. Pakai kan menghadap cermin lagi. Begitulah wanita dijajah dengan fashion. Tapi perasan tak bahawa itu satu penjajahan kah? Tak. Baik itu hakikat dia. Kita sebut dah tadi. Kecantikan dengan wanita disinonim. Tapi jangan sampai kita dijajah. Jajah bagaimana? Apabila kecantikan tadi atau passion tadi dia kontradik dengan agama. Sebab itu kita kata tadi, bila kita berjaya keluarkan diri kita, minda kita, pemikiran kita daripada penyembahan sesama manusia. Passion itu ciptaan manusia. Tak salah nak passion. Letaklah belah kanan, letaklah belah kiri. Yang suka letak di atas kepala, letaklah. Kadang-kadang ada lalat siku atas kepala. Hari ini orang tidak gunakan passion kain belah, tapi orang menggunakan passion kain likra. Tahu likra tuan-tuan? Orang lelaki-lelaki ni memang tak tahu apa benda, nampak? Kain likra ni bang, kalau pakai bukan nampak susuk badan je, suara dalam pun nampak. Betul? Orang kadang dia marah saya tu, kata ustaz tak senonoh cakap. Dah tu yang pakai senonoh. Saya sebut tu kan dalam TV Hijrah tu live saya sebut je. Pasal nak beritahu, janganlah sampai kita dijajah dengan passion sehingga kontradik dengan kehendak agama. Berpassion lah. Bahasa orang perempuan memang itu tabiinya, suka kepada kecantikan. Tapi jangan melampaui batas. Nampak? Yang inilah tuan-tuan yang kita sebut tentang soal bagaimana merdeka menurut agama. Ini yang kita sebut apabila orang melihat sesuatu tadi menurut agama, dia konsisten. Tapi kalau kita melihat menurut sifat manusiawi kita, itu yang macam-macam. Dulu mana ada tudung 2 layer. Sekarang jangankan 2 layer, ada 4 layer yang terbaru. Semalam saya tidur di Kepala Batas. Hotel yang saya duduk tu bersebelahan dengan Farida. Saya tengok nama Farida terbayang terus, tudung 3 layer. Tak salah. Tapi kalau sehingga tudung tadi singkat, tergantung-gantung, menampakkan leher, yang ini ni suatu penjajahan. Faham tak kak? Oh kak. Tu. Tuan-tuan, kita sebut ni soal kehidupan. Bahawa sebab itu jangan kita melihat erti kemerdekaan itu semata-mata menurut pahaman manusia. Tapi lihat kemerdekaan menurut pahaman agama. Kita sebut agama suatu yang mengajak manusia supaya menghargai tanah air. Tetapi agama lebih mengajak manusia supaya bukan hanya membebaskan tanah air, tetapi membebaskan apa yang ada di tanah air itu. Nampak? Faham tak faham tak tahu lah tu. Sebab itu saya kata tadi, tuan-tuan berada pada landasan yang betul. Kerana bahagian pendidikan yang mendidik manusia. Tapi kena kita merasai bahawa itu kerja kita. Kerja kita untuk membantu orang lain supaya mereka juga keluar daripada bentuk penjajahan baru ini. Itu penjajahan, sebahagian penjajahan, belum lagi perkara yang lain yang dah lama kita dijajah dengan adat. Ini lagi penjajahan yang super penjajahan. Penjajah dah keluar daripada negara kita, tetapi adat itu masih lagi melingkari kita. Betul tak? Tuan-tuan tengok saja adat kita. Sehingga kadang-kadang perkara khurafat itu menjadi sebahagian daripada kehidupan. Ini kita cerita bukan orang yang di kampung. Ini orang yang educated. Macam tuan-tuan. Kadang-kadang masih lagi kita dijajah. Kalau orang yang di kampung barangkali kerana dia tidak terpelajar,
Ini yang terpelajar, duduk di Putrajaya pula. Masih lagi balik ke rumah tengok ada burung hantu atas bumbung. Masuk rumah beritahu, ya, orang sebelah meninggal lah, dia nak meninggal malam ni. Kata dia, ish, awak ni bang, cabul mulut. Astaghfirullahalazim. Ya, saya nampak ada burung hantu atas rumah dia. Dia kata, awak ni betul, burung hantu menandakan ada orang nak mati dalam rumah. Awak tak percaya, awak keluar pergi tengok. Bini pula ngikut tu. Keluar dia betul tengok, masuk balik, tak ada pun bang. Awak tengok betul-betul penjuru bumbung itu. Keluar balik, tak ada. Cuba awak keluar jauh sikit, baru nampak kot. Dia pun keluar, masuk balik, betul lah bang, ada. Tapi saya tengok bukan bumbung orang sebelah, bumbung rumah kita. Baru padan muka dia. Suami dia menung, kalau macam tu tak jadi mati lah tu. Oh, pandai pula. Bila duduk atas bumbung rumah kita tak jadi mati, bumbung rumah orang nak mati. Tuan-tuan, saya sebutkan ini juga sebahagian daripada penjajahan pemikiran kita. Betul tak kak? Bila beranak, bang, bila rumah kita beranak, apa buat? Perkara yang paling lazim bila beranak, kita tanam uri. Itu soalan lazim lah. Saya, Facebook saya itu soalan yang lazim. Ustaz, bini saya beranak, apa nak buat? Mana saya tahu bini dia, bukan bini saya. Betul tuan-tuan. Kadang-kadang saya baca saya punya Facebook tu, bahagian private message lah, ketawa pun ada seseorang. Rumah saya pun pelik kadang-kadang tengok. Kadang tengah malam betul orang private message. Kita kadang-kadang balik ceramah ni tak menentu, pukul 1 pagi pun balik, kadang-kadang pukul 12 pun balik. Balik-balik belum nak tidur, tengok dulu dalam Facebook. Sekarang ni dekat handphone belaka, tengok private message, baca message, ketawa seorang-seorang. Bangun rumah, awak pahal ketawa seorang-seorang tengah malam betul ni. Kelakar baca ke message ni. Kadang bini dia beranak, dia boleh tanya kita, apa saya nak buat Ustaz dengan bini saya? Manalah saya tahu. Bukannya kita duduk sebelah bini dia, apa bini dia berlaku. Ustaz, bini saya nak beranak, Ustaz, apa saya nak buat? Ada ketanya itu pada kita. Kalau kita duduk sebelah, okey bang, yang ini nampaknya susah nak beranak ni, senanglah kita sebut. Tapi barangkali dia salah tanya, cemas. Dia mungkin nak tanya, Ustaz, macam mana nak buat air selusur? Ini orang kita Melayu kan begitu kan. Cuma saya nak sentuh sikit tuan-tuan, di air susu ni tidak ada. Cuma ni orang alim-alim kita dulu mengajarkan cara supaya nak beranak mudah. Tapi saya ingatlah, kita jangan terlalu terikat sangat. Maksudnya apa? Cara mendapatkan air susu tu dulu ialah air ni yang terbaik, air Zam-Zam. Nabi sebut ma'u Zam-Zam liman syuribalahu. Air Zam-Zam ikut apa yang kita niat. Kalau tuan minum nak bagi terang hati, air tu jadi terang hati. Tak payah tuan baca Yasin, air tu saja minum jadi terang hati. Kenapa? Nabi sebut ikut kita punya niat. Kalau air tu nak jadi ubat, niatkan jadi ubat, jadi ubat. Kalau air tu niatkan untuk bersalin, bagi mudah jadi air susu, maka mudah bersalin dengan sebab minum air. Sebab itu orang dulu-dulu air Zam-Zam payah nak dapat. Sebab itu orang bawa pergi jumpa orang alim supaya doakan, bacakan ayat Quran, dia jadilah air itu air yang telah didoakan. Bagi orang rumah kita makan, minum air tadi, bersalin tadi. Tapi hari ini kita ada air Zam-Zam, tak payah baca apa-apa pun, tak apa, bagi dia minum. Tapi niat, jangan dah habis semua, lupa niat pula. Niatkan, maka jadi air susu. Apa saya nak kata tuan-tuan? Kadang-kadang kita terjajah dengan kebiasaan. Kita tak boleh keluar. Walhal kita diberikan akal untuk berfikir. Tapi yang saya nak sebut, biasanya orang apabila bersalin, dia tak ada benda lain. Uri nak tanam. Tanam dengan apa? Mula kadang mak mentua telefon, Lan, kau jangan lupa ustaz ni, Lan, kau jangan lupa letaklah apa benda kat uri tu, pensel ke. Pasal apa?
Yelah, biar budak tu besok besar ada jadinya, kata dia. Nampak tak penjajahan pada pemikiran kita? Kita ni tuan-tuan, penjajah keluar dah, tapi pemikiran kita masih terjajah. Walhal, apa kena mengena uri tadi dengan pensel? Apa kena mengena? Oh, kalau nak jadi doktor, masukkan jarum. Rupa tak jadi doktor, jadi penagih dadah. Salah jarum. Tak. Sebab itu saya kata, ini juga satu bentuk penjajahan. Sebab itu Islam melihat soal kemerdekaan itu pada sudut yang lebih luas. Bukan sebagaimana yang dilihat oleh manusia. Lepas itu kita kena keluar. Ini adat. Berapa lama dah kita terjajah? Ada orang dia tanam pudi, letak lampu. Kenapa letak lampu? Biar terang, Ustaz. Bang, orang dulu-dulu, saya tanyakan. Kita interview orang tua dulu. Kenapa letak lampu? Sebab dulu-dulu banyak binatang. Dulu dia akan tanam pudi bawah rumah. Malam-malam kadang-kadang babi datang menyondol. Bila ada lampu, ada api, binatang takut dengan api. Rimau pun takut dengan api. Dia takkan bongkar. Itu tujuan dia. Kita ni duduk kat Putrajaya, rimau daripada mana yang lepas? Oh Kak, yang tak ada kerja taman permainan tu digali buat benda. Itu kira okey. Ada yang tanam uri dekat surau. Mabuk pengusi surau. Betul. Malam-malam orang nampak bapak budak ni yang baru lahir tanam uri di surau. Orang beritahu pada pengusi surau, panggil bapak ni. Apa yang tuan buat malam tadi? Saya tanam uri. Kenapa di surau? Mudah-mudahan anak ni rajin ke surau. Kalau macam gitu, tanam saja uri itu di tempat imam. Kenapa tanam uri di tempat imam? Mudah-mudahan dia jadi imam besok. Nampak tak betapa pemikiran kita? Ini tuan-tuan, kita dah sebut tadi, ini bukan orang kampung. Ini orang yang terpelajar, educated, orang yang terpelajar, yang terdidik, tapi jiwa dia masih lagi dijajah. Nampak tak? Tuan-tuan ni faham ke tak faham? Kita bagi contoh haji hari ini, nak menunjukkan betapa terjajahnya kita sebenarnya. Saya nak supaya tuan-tuan melihat dalam sudut agama. Sebab sudut agama ni lebih ampuh, lebih ada kekuatan, dan ini yang akan melonjakkan kita kepada bagaimana kita mencintai negara kita. Kita nak kita jadi negara yang mana rakyatnya, masyarakatnya bebas daripada sebarang penjajahan. Mereka hanya terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, kita cerita solving ni. Kalau tidak, tak ada penyelesaian. Betul lah, itu satu penjajahan, itu penjajahan, itu penjajahan. Baik, apa cerita penyelesaian? Tidak ada 10 minit lagi untuk membincangkan penyelesaian. Apa penyelesaian? Sebab itu Islam datang dengan ilmu. Islam datang dengan ilmu. Penyelesaian kepada penjajahan ni semua ilmu. Kita kata, kalau kita dijajah atas peperangan, itu barangkali dengan tenaga. Itu pun hari ni tak. Saya ceramah tuan-tuan, di payah nak nyebut tentera di tempat ni, panggil payah. Saya rasa artillery code ataupun peduli lah tuan-tuan. Susah nak nyebut dia punya istilah yang betul. Tapi bahagian meriam. Meriam. Bukan meriam tuan-tuan tengok yang di Bukit Melawati itu zaman Portugis. Meriam tu tak ada benda, jatuh depan tu je. Ni meriam, yang kita punya meriam yang panjang berapa ml sebagainya tu. Saya buat di sini dengan dia punya pegawai pemerintah. Dia kata, tuan, apa saya tanya, apa yang payah sangat kita nak gunakan meriam? Dia kata, tak Ustaz. Dia kata, kalau berlaku peperangan, kami mati dulu. Kalau berlaku peperangan, yang jadi tumpuan kami dulu. Dia tak ketembak dulu askar-askar yang mengangkat ke itu, dia tak tembak lagi. Dia tembak dulu. Kenapa? Sebab ini teknikal. Dia boleh bunuh orang, dia duduk di situ.
Yang bagian merangkak selagi tak berdepan, dia tak boleh tembak orang. Mana ada orang tembak daripada sini ke Sabah, tembak mati, tembak itu main game. Boleh lah. Tak. Tapi orang bahagian ini dia kata ini technical. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, pertama kami mati dulu. Yang kedua, nak menggunakan senjata ni perlu ada ketepatan. Bagaimana kita nak mengelak daripada radar untuk mengesan kita. Cantik, tengok. Saya nak sebutkan tuan-tuan, ini bahagian kita kata tadi. Sebab itu kalau kita kata untuk kita nak mengelak daripada peperangan tadi, keluar daripada penjajahan, kita mesti ada kemarahan. Itu pun bukan hari ini, bukan semata-mata tenaga. Dia perlu kepada taktikal. Maknanya pemikiran juga, ilmu. Dulu kita kata memanglah siapa kuat. Yang itu tu zaman pakai pedang. Kalau dalam peperangan dulu, sejarah peperangan dalam Islam, kalau tuan-tuan tengok, sebelum perang, dia panglima keluar dulu. Siapa daripada kalangan tuan-tuan ni panglima KPM? Tentulah bahagian ni. Keluarkan barisan ni siapa? Panglima ni. Yang ini keluar, kita berlawan dulu. Habis berlawan, baru berlawan ramai-ramai. Itu dulu. Sebab itu kita ada panglima-panglima hebat. Itu zaman dulu. Sekarang tak ada. Tak dan bercakap mati semula. Pasal apa? Peluru tiba-tiba jatuh lah. Yang ini dipanggil kekuatan ilmu. Sebab itu hari ini kalau kita kata nak keluar daripada penjajahan, itu juga ilmu. Tuan-tuan tengok yang terbaru. Apabila saudara-saudara kita di Gaza. Tengok. Bagaimana mereka improvement. Mereka improve kekuatan ilmu diorang. Orang Palestin hari ini dia dah pandai perang saraf. Betul tak? Tuan-tuan kalau perasan dalam Facebook, Aqsa Sharif atau Aman Palestin, dia ada upload. Dia panggil Al-Qassam punya bahagian, bukan entertainment, panggil benda pula. Bahagian ni lah, teknologi maklumat macam tuan-tuan punya. Dia ada. Kenapa? Itu perang saraf. Orang Israel tengok, dahsyat. Dia tak tahu berapa banyak je senjata yang ada, banyak tu tak tahu. Tapi itu perang saraf. Satu. Tuan-tuan tengok bagaimana hari ini orang-orang Palestin dia bukan lagi macam dulu. Berperang hanya berharapkan semangat. Tak. Mereka upgrade ilmu. Sebab itu siapa kata peperangan hanya perlukan kederat. Bila kita solat ramai-ramai, dia tak sebut berjemaah. Kita solat ramai-ramai, kena ikut imam. Setiap apa imam buat, ikut. Faham tu. Anak buah pun tak belajar, Tok Batin pun tak habis belajar. Tapi pasal Tok Batin yang kata yes. Sebelum semayang, Tok Batin kata soft. Kata anak buah, soft tu apa benda pula tu? Kata Tok Batin, berbarislah. Maka dia orang pun berbaris. Sebagaimana nak pergi keluar ke hutan, memanjang begitu. Tok Batin tengok, hantam je lah Tok Batin. Ini semayang, imam depan, anak buah belakang, berjemaah. Tapi soft dia manjang, orang melintang. Tok Batin pun semayang. Anak buah ingat pesan Tok Batin, ikut apa yang imam buat. Tok Batin takbir, makmum takbir. Tok Batin rukuk, makmum rukuk. Tok Batin bangun, makmum bangun. Tok Batin sujud, sujud. Masuk rakaat pertama habis, bagus. Semua ikut imam. Tok Batin kata dalam hati, bagus. Masuk rakaat kedua, makmum dah mula main. Yang belakang cuit pinggang orang depan. Yang keempat cuit orang ketiga punya pinggang. Digelitik ni kawan. Tengah sembahyang, ialah pasal berbaris manjang. Yang ketiga cuit kedua. Yang kedua Tok Batin dah dicuit. Kata Tok Batin ni main-main dah ni. Rukuk, iktidal. Orang belakang ketuk ke orang depan. Orang depan ketuk ke depan, orang ketiga ketuk kepala orang kedua ketuk kepala Tok Batin. Tok Batin kata ni dah melampau, main kepala pula.
Habis rakaat kedua, masuk rakaat ketiga, bangun, rukuk, sujud. Tok batin pula balas dendam. Tengah sujud disepak orang belakang. Terperanjat orang kedua. Oh, ikut perbuatan imam. Disepaknya orang ketiga. Orang ketiga tak tahu apa cerita, sepak orang keempat. Orang keempat sepak orang belakang. Kata orang belakang ni lagi melampau dah main kaki je tu. Masuk sujud yang kedua rakaat ketiga. Tengah sujud yang belakang sekali bangun dia gentap orang depan. Orang keempat gentap orang ketiga. Orang ketiga gentap orang kedua, menjerit orang kedua. Orang kedua tak dan nak gentap Tok Batin bangun. Kata Tok Batin, kalau aku tunggu dengan aku kena gentap. Orang asli semayang rumah wasli tinggi, lompat keluar. Makmum tengok Tok Batin lompat keluar, terperanjat. Teringat kata Tok Batin, ikut apa Tok Batin buat. Lompat sama. Tok Batin tengok orang lompat, lagi laju dia lari. Laju Tok Batin lari, orang tinggal ikut perbuatan imam. Dia pun laju lari. Akhir sekali Tok Batin tak ada pilihan, panjat pokok. Bila Tok Batin panjat pokok, makmum mengah. Kata di makmum tu, panjang sungguh solat ni tu. Tuan, nak cerita bila ilmu tak ada, itulah jadi. Bila tidak ada ilmu, maka orang akan buat mengikut saja. Sebab itu kita sebut dalam konteks kita hari ini, dalam konteks kita sebut soal penjajahan minda, soal penjajahan pemikiran hari ini, kita perlu keluar dengan ilmu. Shopping dia ilmu. Sebab itu belajarlah. Belajar tentang agama kita. Kenapa yang berlaku ini dilihat oleh agama suatu perkara yang bertentangan dengan norma agama? Belajarlah bagaimana cara nak berias menurut agama. Bagaimana cara kita nak melihat sesuatu yang berkaitan dengan akidah menurut agama. Maka orang akan keluar dengan daripada penjajahan. Sebab itu tidak ada cara lain melainkan dengan ilmu. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah nak dia lebih baik, siapa yang Allah nak dia baik, Allah akan memberi faham kepada dia tentang agama. Sebab itu hanya orang yang berilmu, orang ini yang akan bebas daripada penjajahan. Hari ini kita sebut tentang penjajahan pemikiran, kita sebut tentang penjajahan emosi. Satu-satunya jalan keluar ialah ilmu. Tuan-tuan, ilmu yang kita maksudkan ialah ilmu yang mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Saya bukan kata ilmu lain itu tidak memberi manfaat. Barangkali tuan-tuan belajar ilmu matematik, okey. Tapi ilmu matematik saja tidak mendekatkan diri dengan Tuhan, itu tak jadi. Belajarlah apa ilmu pun, asalkan ilmu itu mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Itu satu-satunya benteng yang paling ampuh daripada kita dijajah. Tuan-tuan lihat saja, tengok. Bila mana orang yang pergi ke Mekah hari ini, dia pulang. Apabila dia mula belajar, kita akan nampak orang-orang ini dia tidak lagi terikat dengan adat-adat yang terpesong daripada agama. Kenapa? Sebab dia ada ilmu yang berjaya membebaskan diri dia daripada penjajahan tadi. Sebab itu kita tengok orang balik Mekah tak ada dah, kan? Pakaian mengarut tak ada, cakap yang mengarut tak ada dah. Bukan kita kata wajib begitu, tapi orang yang berjaya bebas daripada penjajahan. Sebab itu Nabi sebut orang yang balik daripada haji mendapat haji yang mabrur, kayaumin waladathu ummuhu, seperti mana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Kenapa? Sebab orang ini dia bebas daripada segala bentuk penjajahan, kecuali dia hanya terikat dengan Tuhan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ini yang kita bincangkan hari ini. Islam melihat
bahawa soal kemerdekaan itu lebih luas daripada apa yang dilihat oleh manusia. Mudah-mudahan kita pagi ini daripada warga KPM yang bersama-sama pada pagi ini kita jelas soal penjajahan bukan hanya semata-mata penjajahan tanah air, tanpa kita menafikan bahawa Islam melihat bahawa mencintai tanah air itu sebahagian daripada agama. Pada saya mudah-mudahan dapat membuka minda kita tentang maksud kemerdekaan menurut perspektif agama itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.